warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ma ba'du. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Taala tidak mengizinkan, walaupun segagah mana, sekuat mana kudrat kita, kalau tidak dengan izin Allah, keyakinan bagi kita tidak ada dalam majlis memperingati dan juga majlis ilmu untuk kita sama-sama bermuhasabah kepelbagaian amalan, termasuk kitab yang kita bicarakan ini ialah berhubung dengan amalan hati, berhubung dengan amalan hati. Jadi apabila sebut dengan amalan hati, adakah dia keluar kepada anggota-anggota kasar? Oh, memang kalau hati kita kata nak kata ke orang, mulut lagi kata. Kalau hati kita kata rasa nak zikir, dia zikir. Kalau hati kata nak nyanyi sekali malam ni, dia nyanyi. Lepas tu hati kata pula, tambah pergi surah kaki tak sampai sekarang. Jadi oleh itu, kita kena jaga di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya minta dengan Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak, supaya amalan kita itu termasuk di dalam amalan-amalan yang istiqomah dan berkekalan, bukan amalan berkala. Tahu amalan berkala? Bukan hak jeking kala tu, bukan kala jeking, berkala. Maknanya kalau rajin kita buat. Kalau malas tak payah buat, malas nak buat ni. Atau malam Jumaat kita berlari mari surau. Sebab malam Jumaat ada baca Yasin. Lepas baca Yasin ada apa lagi murid-murid? Ada makan-makan, contoh. Jadi kita mari baca Yasin lah. Malam Sabtu tak ada baca Yasin, tak payah pergi lah. Jadi kita nak usang, terutamanya diri saya ni, hak dorok ni, hak fakir ni. Fakirullah ni. Bak ilmu, jauh sekali lah. Bak amal, orang panggil tercorok. Ngesuk kalau bak amal ni diri kita ni. Kita minta dengan Allah Ta'ala yang seperti mana kita minta tadi, bulan Rajab lepas dah, berkat dah bulan Rajab. Berkat dah bulan Rajab pada kita. Berkat dah Abang Haji. Sebab apa berkat? Sebab kita datang dan 10 Syakban sekali, berkat tu. Kalau yang dah datang tak berdah. Boleh dalam 10 Syakban. Habis Rajab kita masih lagi kekal pada bulan Syakban. Malam ni berapa Syakban ni? Jangan tengok daci tengok tu, daci tengok tu. Kalau nak tengok hamba boleh tengok, oh hari ni 10 berapa Syakban hari ni. Siapa boleh jawab boleh balik. Berapa? 28 lah masuk gari up. Lebih kurang gitu lah, 27 28 Syakban. Berkat dah bulan Syakban, berkat alhamdulillah. Sejak masuk bulan Syakban tak pernah tinggal lagi semayang. Termasuk semayang jemaah, derma dan sebagainya.
Gamuk-gamuk siapa dak kita bulan Ramadan. Bila siapa bulan Ramadan kena jaga amanah Allah. Allah Taala makbulkan doa kita wa balighna Ramadan. Daripada bulan Rajab, lepas tu habis bulan Ramadan tu kita minta pula dengan Allah, ya Allah sampai bulan Ramadan akan datang nak pula. Ramadan akan datang, Ramadan tahun bila tu? Tahun yang ke berapa? Berapa? 14, 43. Ada yang jawab 20, 23. Sebab dia dah tahu. Ramadan tu dia tak legu dengan 20. Dia kena gu dengan 14. Nah, kalau Januari tahun depan baru gu dengan 20. 20 berapa tahun depan? 23. Ramadan tahun depan berapa? Ramadan 23. Dah, Ramadan 14. Itu dia. Jadi alhamdulillah kita nak pesan diri kita ni, habiskanlah Ramadan yang Allah Ta'ala bagi. Seandainya Allah Ta'ala anugerahkan kita Ramadan 1 bulan, kita berhabis insya-Allah Ta'ala dengan segala pekerjaan-pekerjaan yang khair. Dan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang tayyib. Itu dia yang tayyibah. Dan pekerjaan-pekerjaan yang boleh mendatangkan manfaat bagi kita dan orang lain. Mana orang lain? Mari jemaah orang lain boleh manfaat. Kau kita mari, betul tak? Percaya tak? Kita tak percaya? Percaya tak? Kalau kita mari, kau ramai orang lain boleh sama. Dan juga orang yang terdahulu daripada kita dijemput oleh Allah Ta'ala, mak ayah kita, muslimin muslimat, kita doa kepada dia. Jadi alhamdulillah. Itu sedikit tazkirah hati kita pada malam ni, supaya di antaranya kita memurnikan segala pekerjaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga apabila sebut murni ni, yang pertama, yang kedua, janganlah kita merosakkan segala amalan-amalan yang baik. Kita pergi kepada maudu' perbincangan sambungan kita pada malam ini. Kata Abdullah ibn Mubarak berkata, banyak amal perbuatan kecil menjadi besar nilai di sisi Allah. Benda kecil je, tapi di sisi Allah Ta'ala besar disebabkan oleh apa? Oleh niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Di sebaliknya ada amal yang besar di sisi manusia, bahkan menjadi kecil di sisi Allah Ta'ala, hatta tidak apa-apa pun yang tercatat bagi amalannya, iaitu di dalam kitabnya, kerana mereka itu telah membatalkan pahala amalan-amalan mereka. Sama ada hak sunat, sama ada hak wajib. Jangan mengukit-ngukit, jangan kita menonjol-nonjol, jangan kita orang panggil membangga-bangga dengan amalan ibadah yang banyak. Dan kalau orang malas mari, kita jangan duk panding diri kita, guanalah mu malas ni, mu tengok aku dak malas macam mu. Dalil gitu. Sebab tu dalam keadaan kita berdakwah, dan nanti kita baca kitab, dia ada disiplin. Disiplin. Dah, kemarin hari ni duk viral duk inilah orang tak ada laptop, contoh dah. Ilmu kada ada dak jadi. Kalau ada ilmu dak beradak dak jadi. Dan dia nak ilmu campur ngadak baru best. Ada adat tak ada ilmu boleh tahan lagi, ditanya orang. Tapi kalau ada ilmu tak beradat, dipanggil besar diri, takabur. Nah, saya rela pakaian saya 5 pasang. Contoh tu example. Contoh. Apa merayak mu 5 pasang? Betul tak mu 5 pasang? Kau pergi cek kan pelawak besar mu. Nah, hak jenis gini ni dia dah ingat Allah Ta'ala benci atas percakapan. Kita jangan hina orang. Nak buat mana? Nasihat. Itu bukan nasihat, mengeji dan menghina. Tak ada manusia ni sebaik-baik manusia, melainkan Allah Ta'ala mengangkat darjat dia di kalangan nabi-nabi, ulama, para nabi-nabi, anbiya, sahabat-sahabat, ulama. Ulama tu pun ada berbelah bagi lagi dah. Ada ulama yang berpegang kepada sebahagian daripada sebahagian kitab. Ada ulama yang berpegang kepada sesuatu perkara yang dinamakan ulama jahat. Mana ulama jahat? Dia baca Quran tapi dia tak berani nak mencegah kemungkaran. Seumpama yang berlaku pada zaman Bani Israel yang dicerita oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Bani Israel yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan begitu juga di antaranya, ramai di antara Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, kecelakaan bagi orang berilmu.
Jadi oleh itu tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa kita ini buat ibadat, mana imbalan ibadat itu, imbalan pahala itu berdasarkan kepada niat. Dia ulang ba'innamal a'malu binniyat. Itu dia. Tanang azan sebelum datang sesuatu perkara. Ya Allah, berikanlah kekuatan padaku. Ya, berikanlah. Semua kita nak benda baik dah. Ilmu nafi'ah. Ilmu nafi'ah ni apa benda? Ilmu yang boleh memberi manfaat. Bukan kita seorang. Dia boleh memberi manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bila orang tanya, insya-Allah saya tak boleh jawab, saya akan tanya Abang Haji Mang. Tu dia orang berilmu. Dia kata tak tahu aku maksud tanya aku. Aku ngamu aku rasa cerdikmu lagi pada aku. Dah boleh. Kita dapatkan ilmu itu tanya pula orang yang selain daripada kita yang tidak tahu. Ilmu yang manfaat. Rezeki nak luah ke nak baik? Dalam doa ketika subuh tu Allah Ta'ala ulama suruh kita minta dah. Doa tu dia suruh kita minta. Waktu hadis sahih tu dia suruh minta lepas setiap kali sembahyang subuh. Rezeki wasi'ah ke tayyibah? Dalam doa tu tayyibah. Kalau luah pun kalau tak baik nak buat apa? Kalau halalan tayyibah tu boleh tahan lagi. Rezeki dia nak tayyibah, rezeki yang baik, maksudnya rezeki yang dihalal oleh Allah Ta'ala. Lepas tu amalan kita nak di reject ke atau nak di mutaqabbalah, nak dimakbul oleh Allah Ta'ala. Amalan mana tu? Amalan yang baik-baik, walaupun sebesar zarah, walaupun terlintas dalam hati amalan kita, walaupun sekecil-kecil derma yang kita beri 5 sen ke, tak dalam tabung SKJ ni, alhamdulillah cukup juga RM1 disebabkan oleh 5 sen. Disebabkan oleh 5 sen. Jadi dalam keadaan demikian kita minta dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi imbalan pahala bagi hamba-Nya yang melakukan kebaikan meskipun berupa menyuapkan makanan ke mulut sekali pun. Kita suap makanan ke mulut isteri kita, ke anak kita, dapat pahala. Maksud menyuap di situ ialah bawa rezeki buat balik rumah. Kalau nak kira kita ni tak ada pahala, Ustaz. Saya kahwin 56 tahun dah. Tahun depan 60 Ustaz, tapi tak penuh lagi suap ke bini kita. Ke mana Ustaz? Maknanya muat balik. Awak buat balik makanan untuk rezeki atau rezeki kepada anak isteri itu dinamakan menyuap makanan ke mulut. Maknanya gitu. Baik dah tu, kira baik dah. Orang mari surat pun walaupun tidur baik daripada orang balik. Contoh. Sebab ada dah kena tengok nak tidur tu. Jadi royak dulu. Hak mari surat. Lebih baik daripada orang tidur, daripada orang mari surat lepas Jumaat balik. Sungguh. Percaya tak? Walaupun dia tintun, walaupun dia tidur. Kalau bab tidur tak saya cerita lah. Ayah cik tu kalau tak kocok, maaf. Dah dalam 5 minit. Dah dalam 5 minit dia kena cetik sama nama dia. Cik, baru tak tidur. Kalau tidak kau gegar, dia tidur dia tak bunyi tu, dia perut gegar naik je lah tu. Tu jangan tidur tu. Dia lekat gia. Lekat gia go. Nak ayatnya walaupun sekecil-kecil. Apa benda gia kecil? Buang siapa tengah jalan? Buang siapa tu tengah jalan? Kita mari awal di surau masjid ni kita tengok. Dekat ambil air sembahyang tu berlumur. Berlumur. Apa salahnya kita gonyong dengan slipas? Gonyong dengan slipas. Dapat pahala dah. Tengok Allah. Kaki 5 surau kat tangga surau ada tai chi ak. Tai chi cak ada tak? Kita pun tolong buang, besar pahala dia. Itu dia. Jadi nak royak banyak-banyak, faham sendirilah sebab kita ni hak cerdik belah kedap. Hanya nak menambah manfaat dari segi juzuk hak mana? Juzuk menutup je. Dah pandai belah kedap. Tahu belaka dah. Hak kita ni semua pandai, semua tahu belaka, tapi kita ada iman pakat nusuk.
Hak tu bab lain. Nak rayaknya bab fadilat ilmu itu sendiri. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan para salih orang dululah, ya. Orang-orang soleh, salafus soleh hak dulu, mereka belajar niat sebelum bekerja. Seperti halnya orang-orang sekarang tekung belajar untuk bekerja. Ulama salah lain menjelaskan belajarlah niat terlebih dahulu sebelum belajar bekerja. Selama engkau memiliki niat baik, engkau akan selalu dalam kebaikan dan kerahmatan Allah SWT. Sebelum dia kerja tu dia niat dah nak buat kerja kerana Allah. Kita sebelum dapat kerja ke mana? Kita dah niat, kita buat cara lain. Kita niat kerja bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belajar untuk bekerja, dia belajar untuk mendapat rahmat Allah. Memanglah kita belajar ni kalau tak ada pengalaman boleh tahan lagi, kalau tak ada kemahiran, tak ada kemahiran boleh tahan lagi. Dia ada lagi latihan-latihan sambil kerja tu. Kalau tak ada kelulusan yang setara dengannya, tak boleh. Tak boleh nak jadi imam dah lah. Tak payah jadi imam lah. Tukang adi terawih dah. Sebab tu terawih saya sedih. Abang Haji adi terawih sekali. Subhanal malikil ma'bud bunyi mana? Contoh. Boleh tak bila damai Allah. Belajar kok bab selawat tu dulu. Makmum dah apa? Makmum dah. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bagian makmum. Makmum dah apa sebab macam-macam fikrah. Tok bila kena belajar dulu. Saya bukan sekolah Arab ustaz. Betul tak sekolah Arab pun? Saya dah ngaji, biar dah ajar ngaji pun. Belajar ambil dulu ni. Sebulan. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Nak gaduh-gaduh gitu ni. Nak gaduh gitu ni. Puasa buka dah. Nak cuba tanya nak gaduh kita ni. Sini gaduh tak ya cerita bila ada. Lambat sangat dalih ke. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Ada orang terawih. Tak memang kata tak bila laju kat sikit kayu. Ni nak cerita. Jadi kalau kita tegur, dia jadi isu. Dolih belakang, salah belakang kan? Bukan. Ada sebuah surat tu, kita tak kerti nak tegur dah. Kalau mu nak bang, mu tahulah hak mana wajib bangunah, hak mana idgham ma'runah. Pasal apa mu bang? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib ke idgham? Situ wajib al-ghunnah, bukan idgham ma'al-ghunnah. Yang mungkin masuk serta dengung tu pasal apa? Dia kata ayat dalam budak jawab kalau dia bang amal tajik diri jawab sendiri nak ambil pahala. Dia kata tahu sedap dah dia bang ustaz. Sedap tu betul sedap tapi dah tak kena sifat dia, tak kena kedudukan. Dah kalau tak ada orang bang tu dia kena belajar. Sebab tu kita mari jemaah ni bersedia semua boleh jadi imam dan bilal. Betul tak? Betul. Agak-agak mu jadi imam. Contoh bukan orang puas Tina dalih. Dia kata betul kita tak hari sikit lagi suruh dia jadi imam. Boleh ada insya-Allah ustaz. Dah ustaz nak jadi imam Isa tu bila lagi bahan wadduha ni gari. Dia kata nak wadduha dengan wal adiyah. Saya nak baca ayat apa ustaz? Ikut pandailah qul huwallahu dengan qul innas qul a'udzu birabbil nas pun. Tengah duduk sekali. Sekali lagi kita pergi ke SU kita jadi imam dah. Setuju korang? Alhamdulillah. Aku rasa 5 minit lagi tepuk perut. tepuk perut. Ayah cik 5 minit lagi sila kunci pintu. Itu dia lah. Maknanya kena bersedia kita ni. Sama juga dalam keadaan mati bersedia. Ada orang dia tahu mati tidak ada persediaan untuk mati tiba-tiba mati. Ni yang kita sedih. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita dalam keadaan macam ni debar lagi rasa sebut mati bang. Haji Mang nak apa dah sebut mati pun sebab dia tua dah. Aku muda. Haji Mang nak apa dah sebut mati. Dia tua dah, puas dah hidup. Amal banyak dah. Ni kita ni hak muda ni, hak 35 ni mana ustaz?
Lepas tu mu fikir sendirilah bro. Nah, kata Al-Majidi menjelaskan untuk mengukur adakah perilaku perbuatan ikhlak atau tidak. Nak tanya siapa? Tanya diri sendiri, tak tahu. Diri sendiri yang tahu. Munawak ke, munafik ke, mengada-ngada ke, membohongi sesuatu perkara. Dia kata, tanyalah hati nulari kamu masing-masing. Kerana di situ ada mata hati yang boleh berbicarakan tentang sesuatu perkara dan mengkhabarkan kepada kamu tentang satu perkara keburukan dan kebaikan. Baik, kita ambil natijah dia. Saya buat research, saya buat kajian. Orang yang mengaji dengan saya top pandai tajwid, memang dia panggil 00 lah, 00. Dan dia ngaji, dia nak dengung, dia dengung. Dia tak mau dengung, dia dengung, tak dengung. Ikut anda dia, ikut anda. Tiba-tiba setelah dia belajar lebih kurang dalam 3 atau 4 bulan, baru katang hukum nusukung dan tanwin. Tamat ngaji dengan saya. Katang tu, saya tanya dia, ada tak pragmatis perubahan dalam pembacaan kamu dengan cara fardi, cara persendirian, tidak menghadapi guru dengan cara telaki? Bila kamu baca, apa benda kesan yang paling hebat bagi diri kamu? Dia kata apa? Bila kita ngaji ustaz, bila tak dengung, dia tegur sendiri hukum. Mana aku tak dengung? Tu, kehebatan ilmu. Dan muat mana? Aku ulang balik. Kat mana? Kuntung, tak kelik, kuntung dengung. Dulu tibai lah tun. Nampak? Itu kesan ilmu. Macam kita lah. Macam kita. Sebab tu, dalam kita nak buat ibadat ni, jangan kita buat ibadat tanpa belajar. Jangan buat ibadat tanpa belajar. Tadi ada lagi sahabat kita yang semayang tak lipat jari. Saya duduk belakang ni. Saya kena tegur lah. Kena tegur ya cik. Tapi tak bukan buat nama. Sebab aku tak tahu nama dia. Tapi adakah sedar dia tak lipat jari ketika dia sujud? Tak sedar. Lipatlah jari. Kalau lipat ibu kaki, aku tak sedar. Anak kaki dia kena gaul. Bahasa biasa, aku ibu kaki kena gaul. Anak jari tak kena gaul. Ni ibu jari tak lipat juga anak. Anak ikut pak lah. Dapat tu ibu salah tu. Nak kata ibu jari, kita tak tahu jantina dia. Ibu jari lah, panggil ibu jari, tak makan, panggil bapak jari. Tak semua kata ni ibu jari, tangan kanan kiri, ibu jari kaki. Sebab pak dah duduk pada jari. Mok Tapi mok pun rayak lah, bapak ibu jari. Pulak dah. Bapak ibu jari. Dia duduk situ. Kena lipat. Ada hamba Allah semayang ni, depan hamba. Ustaz ni tahu mayang depan. Bukan kat sini ketika mayang sunat. Walaupun sunat, sama je. Hukum dia sama je. Hukum dia sama. Syarat sah semayang sama. Syarat wajib sama. Rukun 13 tetap sama. Walaupun semayang sunat. Kita juga sikit lagi terawih. Allah Akbar. Sebab sunat. Kalau batal pun tak dosa. Tapi rugi lah. Nampak? Ramai manusia yang buat ibadat bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, dia rebut peluang untuk mendapat rahmat Allah. Semaksimum yang boleh bagi dia. Nak pesan terawih ke, sunat ke, wajib ke? Bila kata hak mana? Soft ataupun dia kata apa dia? Kita bilang kata mana nak main terawih? Solatu jangan bang. As-salatu tarawih. Tarawih terus. Gunalah bahasa Arab. Masa tu berebut masuk dalam sah. Nidau. Dekat lakum dinukum waliyadin dah. Baru Allah. Allah rakum lalu. Becok. Anak murid siapa tu? Anak murid Ustaz Mat. Bukan anak murid siapa? Anak murid terburu-buru. Terburu-buru ni syaitan. Syaitan suruh kita semayang. Tapi dalam semayang sudah. Bukan dia suruh dengan cara hoki semayang. Tapi dia tak larang kita semayang. Mayang-mayang. Mu nak puasa. Sebab tu dalam keadaan kita puasa, mula-mula ada laki bini. Pecah gelas plastik. Katok kata laki tak ada air. Contoh, bala. Bulan puasa ni dia mari. Sebab tu kena sabar. Orang puan kalau laki marah kaya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dengar tak laki mu kata apa? Ingat masyarakat je puasa.
Ni memang tu lelaki jenis tak belajar hadis ni. Nah, dia kena sabar. Ni sabar ni. Sebab tu kita kena sabar masuk sah terawal. Imam kena main peranang. Sebab apa benda kena main peranang? Nah, kita nak ikut ni susah. Aku nak duduk kat mana? Acu nak masuk, oh ni dah masuk lagi. Aku nak masuk, oh ni dah masuk lagi. Acu kita nak duduk, ada pula hak mari, ada pula hak keluar, ada pula hak tubik. Tak istiqamah. Nah, tu dia. Imam Bilal dia kena main peranang betul-betul. Beri tarbiyah betul-betul supaya kita menjadi ibadah kita tu menjadi satu ibadah yang ikhlas, yang melahirkan antaranya ketenangan dan kedamaian hati, sejuk jiwa. Orang tengok pun Allah, alhamdulillah. Orang dah tahu. Tengok comel cara semayang dan sebagainya. Diriwayatkan ada seorang murid yang datang pada seorang alim ulama. Dia bagi cerita sikit sini. Pukul berapa dah? 8.19. Kepada setiap ulama, murid tersebut selalu berkata, siapakah yang mahu menunjukkan kepadaku agar aku tetap dalam amal perbuatan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila temu ulama, dia tanya je. Boleh tak rakyat petua yang menyebabkan aku ni, kata dia, tetap dalam amal kerana Allah, maknanya istiqamah. Sesungguhnya aku sangat membenci waktu-waktuku yang berlalu, sama ada siang maupun malam, yang tidak aku gunakan untuk buat sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama hak dulu, ulama tasawuf, dia kata apabila datang bagiku waktu malang, maka gembiralah hatiku, dan malang ni dia kata keluarlah waktu pagi daripada malang itu, maka sedih duka citalah hatiku. Pasal apa dia kata gitu? Hak tu sebab dia nak beribadat pada waktu malang dengan ketenangan. Sebab dia kata malang, siang ni dia kata banyak sangat benda-benda yang boleh melarakan kita. Bukan dia tak kerja. Hak ni dia kata siang malam, dia kata aku telah lama dah mudarat atas waktu, diistidrak oleh Allah Ta'ala dengan waktu. Tak istidrak. Nak rakyat kan ada bahasa Melayu bang? Istidraj. Mecok mecok kaya tapi tak nampak susah kaya, tapi dah buat ibadat gitu. Maknanya diberi dengan keadaan kita ni leka dan lena di atas sesuatu perkara tanpa buat ibadat. Itu istidrak. Istidrak kerana remaja, kerana kekayaan, sihat tubuh badan. Ada juga istidrak di atas kealiman. Nampak? Jadi dia pun tanyalah. Salah seorang ulama berkatalah, agaknya sesungguhnya engkau telah menemui apa yang mu cari sebenarnya, dia kata. Hak mu cari itu temu dah. Maka oleh itu berlakulah kebajikan atau buatlah kebaikan dan kebajikan yang semampu engkau lakukan. Jika ada kebaikan amal soleh yang engkau tidak sanggup melakukannya, niatkan diri kamu untuk melakukannya, sebab niat baik balasannya sama setara dengan pengamal kebaikan itu sendiri. Jangan salah pegang kau tu guru besar ni. Dia kata mu telah jumpa dah, dia kata jawab pang ni. Hak mana jumpa? Waktu-waktu yang berlalu itu menyebabkan kamu jadi gelisah. Betul dah tu. Dan nak buat mana? Ada orang dia tak tahu waktu berlari. Orang bank ke, orang apa ke, orang komat ke, orang belajar ke, pecah spekar, hong spekar 4 kali sebulan tukar. Hong spekar, betul. Acik kata tak jadi lah pakai spekar bulat gemuk pendek ni ke apa. Pakai corong panjang, hok lebih kurang berapa kaki? 3 kaki. Nah. Ada satu surah di dekat mama ni, saya panggil nama surah dia surah Ahmad Alba. Berapa copong dia? 8 saya. Acik 8. Hak cekik pinggang kau. Hak pinggang 19, body 24. Gening. Abang Haji tengok surat tu tak? Allahu Akbar. Hari tu saya ceramah mampu terus. Ambil payah terbakar. Dia kata ada lagi setakat ni terbakar ustaz. Ambil payah suara ustaz seorang yang terbakar. Oh, mu buat kena kaku. Kebetulan itu. Tengok-tengok spekar dengan amplifier tak matching, tak padang. Satu hong tu berapa mu pakai?
Dipanggil ong ke wak, saudara retilah. Dah 8. Om. Bukan om mau ke mana, bukan itu, itu lain itu itu. Nah. Akhirnya tukarlah amplifier tu atau pakai transformer. Natuk bah lakpung bunyi. Kebetulan anak saya pergi beli makanan pada ketika tu, satu surat. Saya kata, "Dik, pergi beli dulu, sikit lagi Abi ada kuliah pulak ni. Lepas isyak ni ada kuliah pulak kat 9.30. Patut orang kedai tu tanya dia, "Siapa ceramah?" Dia kata, "Ustaz." Dia tak khabar ayah dia. Dah buat apa tengah-tengah ceramah orang tutup speaker? Dak hawa dia kata. Ke dia kata bahan parut sangat kata. Dia tak sedar mampu. Lapan speaker ayah. Tapi Allah Ta'ala tak beri juga ke sedarang. Tak ada benda satu walaupun 12. Walaupun 12 tak jadi benda satu kata dia. Kata guru ni mudah jawapan dia ni duduk sini, dia kata hak mana? Kerugian di atas masa yang berlalu. Maka dia kata kalau mu ada masa mu buat setakat mana yang kamu nak buat. Dan kalau tak buat, mu niat dulu nak buat berhalangan dapat pahala. Tapi jangan kita niat ngeleng buat berhalangan. Kita niat nak mari sembahyang subuh, tiba-tiba dengar dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun buat lolok berhalangan. Bini kata, "Apa dak pergi bang?" "Dak kejut." Dia ada kejut ni lain. Nah, niat sesuatu perkara, niat hak baik Allah Ta'ala tulis lalu dah. Aku dah temu Ustaz Mak dah apa? Kalau temu Ustaz Mak, aku nak katok. Dia tak tulis lagi, dosa. Dak temu Ustaz Mak dah apa? Aku niat dah temu Ustaz Mak, aku nak ajak pergi makan cak kuih tiaw. Dapat pahala dah tu. Tiba-tiba temu Ustaz Mak, nah, orang pun kabar ke dia. Dah. Assalamualaikum, mak dara muak Johor Bahru mati. Boleh tak pahala dia nak cak kuih tiaw tu? Boleh lah. Sebab darah. Dah temu Ustaz Mak dah apa? Kalau temu Ustaz Mak aku katok. Tapi temu dia tak katok sebab dia takut aku. Contoh. Hak jahat dia tak tulis lagi boh. Tak kala berniat akan jahat, kata Allah Ta'ala, niat jangan tulis lagi. Ni setengah ulama kata dah buat jahat tu dia tengok, jangan tulis lagi, tengok dia taubat dak dalam masa 12 jam atau 24 jam atau sikit lagi dia bertaubat, jangan lagi. Kalau dak sudah. Tapi kalau hak baik niat, direct satu pahala. Buatnya jadi 10. Jadi kita pakai niat belakang lah sikit lagi. Tak, kita niat mayasya tembus lagi. Nah, tengok tu guru. Senang je dia kaya. Ada dah dia kata jawapan padamu. Mana kerugian. Mu tahu dah mu rugi dah. Wa ulaika humul khasirun. Siapa orang rugi ni? Orang yang dapat peluang untuk melakukan kebajikan tapi dia sia-siakan kebajikan itu sendiri. Nah, orang dapat peluang untuk melakukan amal soleh, maka dia sia-siakan perbuatan amal soleh itu sendiri. Oleh yang demikian, usaha penjenihan jiwa daripada segala kekotoran nafsu, sama ada yang nampak atau yang tersembunyi, daripada niat segala bentuk pragmatis dunia ni, perubahan dunia ni adalah sebuah kemestian yang harus wujud dalam jiwa seorang insan. Hak mana tadi? Kena elok yang pertama egois. Cinta dunia, cinta kesenangan, kemaruk, hasuk mengasuk dan lain-lain. Nah, sekejap. Okey. Esok habis. Tarikh keramat 31 esok habis. Tak faham lagi? Lepas tu tunggu tengah bulan 4 lagi, datanglah hasil daripada 23 hingga 31. Kau dah list mu tengok utuh SKJ. Tak faham lagi? Haji Man lambat. Nah, kalau bab dunia ni saudara cabut kain tak malu lagi. Sungguh. Cabut kain. Dok-deng jalan. Mana tahu? Cabut kain. Kain senjak, kain lekat kain senjak. Kalau bab dunia. Betul tak cik? Tapi kalau bab akhirat. Ayah cik masuk poster ayah cik dalam SKJ, Facebook SKJ. Gambar mana hot like? Bagus. Aku seorang je hot like.
Cuba ayo cik masuk buat ni, hangpok dia belaka je. Dengan tu baik lalu jahat. Tapi kita sabar. Kita beri nasihat situ. Orang yang kurang akal ni dia kena nasihat dia. Jangan ikut perangai orang kurang akal. Nah, kita dah sah cara. Janji kita buat baik kepada Allah, kepada makhluk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kok baik kita tu Allah Taala baik. Kalau mu buat dah baik, mu tanggunglah seksa. Ayo cik tanggung, Haji Mak tanggung, Tok Bila tanggung, Tok Imam tanggung, saya tanggung, hok ni tanggung dan sebagainya kena tanggung. Tanggunglah. Sebab hidup kita ni tak ada satu pun tidak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Wa imam menggunting rambut hari apa pun ditulis. Ni hak cukur misya hari apa, mengandang misya. Dia tulis antara sunat ke, antara tak sunat ke. Betul tak Abang Haji? Betul tak? Dah pasal apa kita yang susah-susah sangat? Kita betul diri kita dulu. Sebab tu dia kata, bagaimana nak habis perkara-perkara ni? Yang pertama, kita kena sedar bahawa kita dijadi oleh Allah Ta'ala bukan semua untuk ni. Bukan kerana harta. Harta memang nak. Tapi kalau dapat harta, rumah depan surau pun rumah depan surau, telinga bekak nak apa? Minta maaf, bukan surau ni, contoh. Kena kata ka'alam yasma'ha, dalam telinga ada penyumbat, nak buat apa? Saya sedih tengok orang gaut boleh mari masjid. Saya tengok tu. Duduk antara dua sujud, dia duduk nak nyembang gini. Rabi Fi'li tu nak nyembang gini. Tukar tangan ni. Siapa boleh buat? Ayah buat bodoh sangat. Rabi Fi'li tu dia tekan dengan tangan ni, duduk Rabi Fi'li warhamni. Tekan tangan kiri tok atas ni. Baca tahiyat awal duduk, coking sebelah, belunjuk sebelah tangan. Dengan kita tak kosong tengok di nak mayang mana kakak ni. Tak kosong aku. Tapi hak segah tu hak dia. Tapi ambil intibar. Saya mari kuliah kat studio tu 5 minit nak garik penuh. Orang muda ni mana orang muda? Dalam penyemangat Islam ada pemuda. Mana pemuda? Mana pemuda? Mana generasi pelapis? Ayah cik petua dah. Bukan kata apa dah. Kalau zaman Rasulullah Islam ni naikkan orang muda. Tak ada kita ni nak tak orang muda jadi pelapis kayak gini buat guana ya. Ada ustaz, betul ada, cari jadi contoh yang terbaik. Tu dia. Memanglah takkan nak suruh ustaz pergi khabar buku iman nangis golek turun ustaz. Nak suruh Haji Imam benda ni bawa mountain bike bukan dia naik basikal naik dia. Betul dah, kita tak nafi benda gitu. Tetapi Allah Ta'ala bagi Nabi SAW sebagai seorang yang boleh membawa manusia daripada segala peringkat supaya kenal Allah Ta'ala. Dan pada sahabat dulu muda-muda belaka kau. Hak tua berapa orang hak tua? Dok ramai manalah ramai hak tua ustaz. Dok ramai hak muda. Hak tua antaranya Sayyidina Abu Bakar. Itu pun gak pergi perang. Itu pun gak semayang berjemaah. Tak ada masalah kita. Termasuk saya. Saya pun mari daripada muda gak dulu. Lepas tu kita bimbang kalau orang muda ni tinggal rumah Allah Ta'ala, kita takut bila-bila rumah Allah Ta'ala ni akan jadi kau lama, kau kosong. Tak erang sebab dunia akhir zaman. Ramai orang berjuang di jalan Allah Ta'ala hanya di bibir saja. Kerana tidak ada hak tani. Jiwa tadi tertakluk kepada nafsu-nafsu yang lain. Nafsu-nafsu yang lain. Kita tak boleh nak bangun pukul 6 start dah gerak. Tapi cuba kita buat round kapung naik basikal. Bila daftar pukul 5.30. Mayang subuh dulu. Dengan mari pukul 6. Tak setara baruh. Tak kejut tidur. Tapi pergi semacam. Ini saya buat tarbiyah budak-budak. Saya buat perkemahan. Malang mari sini, tidur sini. Esok ada riadah. Lepas isyak lagi balik. Subuh dah mari dengan mari main bola. Mana dah mari? Kita ada tidur syurga, kita kecil malang. Kalau kecil malang jangan mari. Habis kecil malang. Dah mana ketua? Mula ketua. Dengan ketua kecil malang. Dengan nak mari.
Kita pergi balik kuliah dah mana? Mana bagian sukan saya ustaz? Orang malam berapa orang tidur? Ada ustaz dengan kita duduk tidur sini. Dan bagi yang mula kan ni. Dan ni mari nak main bola ya. La ilaha illallah mung. Tengok. Tapi sekurang-kurangnya dia ikut program kita. Nah, dalam main bola tu ada syarah kita. Nak buat betul budak-budak ni nak buat aguan ni. Tambah pula kalau nak suruh mari surga, mu ayah nak mari surga. Anak nak mari. Ayah kata mu pergi, kamu tak pergi aku tang. Kalau ayah tak pergi aku faham. Yang boleh faham, boleh belaka budak lah ni. Lah nak suruh kita pergi surga. Ayah surga duk main orang kita tengok orang duk bangsa aja duk main dang lagi. Kelepuk-kelepuk. Duk main dang lagi. Jadi kita kena buat molek. Macam sahabat-sahabat kita bawa anak, tak ada masalah. Bawa anak. Terawih sikit lagi nak pesan kalau anak mari cik jangan marah dah. Kalau dia main kan gaya ni, nampaklah nampak cik dah marah. Gaya gitu. Nah, bapak dia faham. Kalau dia nak ni gatong sini tak apa orang, gatong. Budak-budak asal dia. Dah. Nah, tu dia. Atas tong ni boleh naik. Naik atas tong. Jangan marah buat gitu lama-lama boleh. Ni mari. Budak-budak nak mayang boleh, tapi jangan cakap. Cakap kena faham. Nah, siapa tak kecing budak? Apa kecing? Nak kecing, takut nak kabur. Dah tak boleh cakap. Perak kecing. Jangan marah, bawa anak-anak. Dah kalau anak buah, ambil tali rupiah, tambak dia ayah. Tu guru kata, ambil tali rupiah, tambak di kaki ayah. Tambak di kaki ayah. Dia pun, ayah nak tercing. Sudah. Tali rupiah pula bukan di sipu ayang, sipu mampu. Dengan ayah-ayah kena erik, berdesar lagi, tengok suju. Pandai-pandai lah raya. Kau bawa anak duduk belakang, duduk tepi. Nah. Tu dia. Dekat satu masjid lagi sedap. Budak-budak duduk belakang, ada tukang jaga. Kalau tukang jaga kau puang. Dah ada mayan dok bodoh sungguh. Dia panggil lagi. Sebaik dia tak panggil gila jaga budak mayang. Dah mana tak mayang maklum. Malam ni giliran maklum jaga budak mayang. Dah maklum tak mayang. Tak. Nak mayang bila balik di rumah. Balik di rumah sebenarnya. Aku heran tengok. Orang tanya saya, Ustaz, orang di Mekah tu saya pergi buat apa boleh tak mayang jemaah? Aku kata mana ketahu pun tanya dia. Dia kata tanya kita. Kita pun orang nak tanya tu imam kena tak? Ustaz, boleh tu kan hari jemaah dia duduk gayu macam mangki tu dia tu. Ada ke bahan mangki boleh harap tu? Dia tak semayang Ustaz? Dah. Betul tak? Ada dia semayang tak? Tak ada. Kita duduk tawah tu satu. Semayang garik, semayang isya ke tak semayang? Dan masa mana dia semayang? Dia semayang berjemaah geng-geng dia. Sebab itu untuk jaga keselamatan. Apa? Bila untuk keselamatan tak ada masalah. Boleh buat roadblock depan masjid hari Jumaat. Kita kata, mana bro, dah Jumaat ke? Mu berani tegur boleh gitu? Dia tegur boleh. Minta maaf boleh kalau ada. Bro, Jumaat bro. Dia tegur boleh tengok buat roadblock. Emergency buat roadblock. Boleh ni tebal muka. Bro, Jumaat bro. Ambil topeng, pakai topeng tu. Dak dosa dia. Bayangkanlah kalau ditinggal pada ketika itu gua ni jadi keselamatan. Contoh. Depan ambulan tengah bawa hari Jumaat. Daripada sini. Siapa pula kena? Orang komat. Dia kaya Pakcik, Haji Man, minta maaf ya teh. Saya kena pergi sembahyang Jumaat dulu sebab waktu masuk dah orang komat. Sekejap aje. Sabar dah kalau mati pun mati dalam iman. Mana Haji Man? Nah, ni oksigen turun naik dah ni. Kedok-kedok. Dia hebat punya warak. Nah, HA kata, saya pun nak sembahyang juga. Mana Haji Man mau? Haji Man mau tanya, dah kali emergency nak tuik botek mana nak tekan ni? Tak boleh. Dia weng siapa kena sehingga tertinggal waktu pun tak ada masalah je. Dia dihukum gitu. Dia main mana? Le bro, duk main Jumaat. Bangap. Polis panggil bro. Dia kena tengok situ dah. Jadi kita nak tengok inilah dunia. Dunia ni macam-macam. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Senda gurau belaka dunia ni Allah Taala raya. Hidup di dunia ni senda gurau. Tapi mudah-mudahan senda gurau akhirnya jadi ibadat kepada kita insya-Allah taala. Jadi sekadar tu dulu 838 dah.
Ya, kita jumpa lagi masa akan datang, lain ketika, lain waktu, yang silap daripada diri hamba sendiri, kebaikan daripada Allah Ta'ala. Dan kita doalah, alhamdulillah 2-3 malam lagi biar istiqamah. Mari semayang. Kita buat semayang dengan cara yang betul-betul kita semayang. Mana semayang betul-betul? Ambil aula semayang sebagai makmum muafiq, dan jangan tinggal takbir aula dengan imam deh. Tolong jangan tinggal walaupun semayang tarawih dah. Orang puang kita juga pesan. Hak mana pesan orang puang? Ya, saya nak pesan orang puang mari main tarawih ni, tolong jaga aurat lah mari dah. Jangan turun motor tu akak betih dah. Dan selok kain dah. Tok Imam tengok, ya Allah. Tok Imam lali mu macam bahan gadung, mabuk gadung. Oh, Tok Imam lakuh gini aja cik. Lakuh naik surga. Bukan Tok Imam ni, Tok Imam spare. Nah, sebab tengok benda, tengok tengok peti bukan apa. Turun motor selok dah. La ilaha illallah. Pakar ni jaga aurat ni. Lepas tu bau-bauan jangan. Walaupun sama-sama kita dah, jangan tabarus. Saya lagi nak pesan, kalau nak mayang jangan cuk tempat kita. Ingat ni tempat aku yang aku cuk dah nama 3 bulan. Mu tengok tu. Ni nama ni, nama Minah Ronggeng ni. Tulis tempat nama Minah Ronggeng. Ada. Tengok je orang semayang. Aku malah mayang SKJ tempat aku orang ambil berak. Pergi kat ni pula. Bukan hak kita ni. Tu. Jangan cuk. Mari dulu duduk depan. Nah, rapat kasah tak payah menyakit hati orang lain. 1 rapat ni boleh rapat sah. Kalau dah rapat juga dah tahu. Lama ni duk marah. 2 setahun kat 2 tahun duk marah. Mayang apa sah. Ini rapat. Mau tengok. Biar kepek nak tengok rapat dah. Aku nak tengok dah ada dah kepek. Dah ada. Okey. Nak lagi? Dah lah kita nak teh imam baru lagi. Jadi sekadar tadi tu untuk mana ni. Jadi yang baik itu daripada Allah Taala. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salawat as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.